Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya benar-benar Anwar bercakap tentang kunut Nazila. Baru-baru ini pembangkang dalam pentas himpunan turun Anwar, mereka dengan begitu bangganya membacakan doa kunut Nazila. Tapi berlaku perdebatan di media sosial, terutamanya tentang maksud dan tujuan doa tersebut dibacakan. Seorang mufti telah pun menegur tentang perbuatan tersebut. Dan menurut mufti itu, doa tersebut tidak boleh dibacakan untuk sesama Islam atau Muslim. Jadi mereka sepatutnya lebih peka, kata beliau. Hari ini Anwar Ibrahim akhirnya pendirian Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkait dengan doa kunut Nazila. Perdana Menteri menegaskan beliau tidak bersetuju dengan doa kunut Nazila dipolitikkan dan dibacakan kepada mana-mana pihak, termasuk yang beliau sendiri tidak senangi. Apa yang Anwar Ibrahim cakap ini sangatlah penting untuk diketahui oleh kita semua. Anwar Ibrahim betul-betul tidak bersetuju doa kunut Nazila yang suci ini dipolitikkan semata-mata untuk mendapatkan apa yang mereka mahu, atau untuk menarik perhatian, atau untuk kelihatan mereka lah yang paling hero. Itulah sebabnya Anwar Ibrahim kata, tidak boleh dipolitikkan dan dibacakan kepada mana-mana pihak, termasuk yang beliau sendiri tidak senangi. Apabila pendapat Anda semua? Kalau Anda sependapat dengan Anwar Ibrahim, tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar kami setuju. Sebelum kita teruskan ulasan yang hebat ini, izinkan saya perkenalkan dulu ini produk Transfer Factor for Life. Produk yang diiktiraf oleh dunia kedokteran. Secara umumnya, produk ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita lemah, kita kena penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, kita juga sukar untuk sembuh daripada sebarang jenis penyakit, daripada yang kecil sampai yang besar. Apabila imun badan kita jadi bodoh juga, ia juga akan menyerang diri kita sendiri. Tetapi terapi imun ini mendidik, mengajar, merangsang imun badan kita bertindak sesuai, tepat, dan tidak overactive. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, dia juga tidak akan menyerang diri kita sendiri, dan dia mengenal mana satu lawan, mana satu kawan. Dengan terapi imun ini, ia juga akan jadi kuat untuk melawan penyakit dari dalam tubuh badan kita. Dapatkan terapi imun ini melalui nomor telepon saya yang tertera, dan jangan kau tangguh-tangguh, karena produk ini diluluskan KKM, halal, dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Dapatkannya sekarang, jangan tangguh-tangguh lagi. Justru kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menolak pandangan supaya doa kunut Nazila dibacakan kepada pihak yang telah membatalkan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama sebelum ini. Kata Anwar, saya percaya mereka pengusaha sekolah agama adalah penyokong setia di sebelah sana, yaitu di Pembangkang. Jadi, mereka patut nasihatlah supaya sempat kita bertaubat, berubah dan memberi sokongan kepada perkembangan Islam, katanya dalam sidang Dewan Rakyat semalam. Anwar, ahli parlimen PH Tambun, menjawab pertanyaan Muhammad Sani Hamzah, PH Hulu Langat, sama ada beliau bersetuju jika doa kunut Nazila dibacakan kepada pihak yang telah membatalkan peruntukan kepada sekolah-sekolah agama sebelum ini. Kata Anwar Ibrahim, saya tegaskan, doa kunut Nazila ini tidak harus dipolitikkan, hatta terhadap mereka yang saya kurang senangi dan bertindak zalim pada sekolah agama rakyat, kata Anwar Ibrahim. Namun, beliau menyarankan pihak Pembangkang untuk menasihati sahabat mereka agar bertaubat dan kembali menyokong usaha memertabatkan Islam secara ikhlas. Ulang beliau menerusi hantaran Facebook hari ini. Saudara, inilah sebenarnya pemimpin yang kita mahu. Pemimpin yang bukan memporak-porandakan sesuatu perkara, tetapi menyelesaikan masalah. Lihatlah, inilah pemimpin yang sepatutnya dimiliki oleh Malaysia. Bukannya
sikit-sikit nak mempolitikkan sesuatu. Paling teruk sekali, menunggang pelbagai isu, menunggang pelbagai perkara suka hati mereka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Semalam isu paling hangat dalam media sosial ialah tentang pendedahan Anwar Ibrahim berkaitan dengan ada orang yang seakan-akan menyokong warga asing dalam isu subsidi. Anwar Ibrahim tanpa segan silu telah pun menyebut bahawa ia daripada Parlimen Pagoh. Ramai yang tak percaya, ramai yang cuba mempertahankan. Tapi Muhyiddin Yassin, seperti yang diejek oleh para penyokong Pakatan Harapan, mereka kata Muhyiddin tak berani bercakap di Parlimen atau tak hadir di Parlimen mempertahankan diri, tapi berani pula buat sidang media di Facebook, kata mereka. Apabila kata mereka ada bukti menunjukkan bahawa Muhyiddin memang pernah menyebut tentang perkara itu. Dalam satu laporan berita yang tular di Facebook, inilah dia yang dinyatakan. Apa yang menariknya hari ini, selepas Muhyiddin menafikan tentang subsidi dan warga asing, Perdana Menteri arah MCMC siasat tentang perkara itu. Itu reaksi Anwar Ibrahim. Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menyiasat sama ada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah membuat sebarang kenyataan mempertahankan hak warga asing untuk mendapat bahan api bersubsidi. Tindakan mempertahankan diri oleh Muhyiddin, ada netizen kata telah makan diri beliau sendiri. Apabila banyak bukti yang dinyatakan oleh netizen, jari netizen sekarang cukup pantas bekerja. Hanya dengan satu klik, mereka dapat perkara apa yang mereka mahu. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Izinkan saya untuk perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh. Secara umum dan ringkasnya, kita tidak sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, dididik menjadi kuat, dididik menjadi mengingat penyakit, maka kita secara langsung akan sembuh kerana imun badan kita yang menghapuskan akar penyakit dari dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon yang tertera. Ingat, produk ini adalah produk yang halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga diluluskan oleh KKM. Kalau ini adalah kali kedua Anda menonton video ini, mungkin ini jawapan kepada doa Anda untuk kesehatan Anda selama ini yang Anda doa-doakan dan impi-impikan. Dapatkannya sekarang melalui nombor telefon saya yang tertera dalam video ini. Saudara-saudara sekalian, Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah mengarahkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk menyiasat sama ada bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin telah membuat sebarang kenyataan mempertahankan hak warga asing untuk mendapat bahan api bersubsidi. Ini susulan pengerusi Perikatan Nasional itu menafikan bahawa dia membuat kenyataan sedemikian dan mencabar Anwar untuk mengemukakan bukti bahawa dia membela warga asing mengenai isu itu. Ada netizen yang mencabar Muhyiddin supaya saman Anwar kalau berani. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengambil maklum kenyataan penafian oleh ahli Parlimen Pagoh terkait dakwaan mempertahankan warga asing dalam isu penyasaran subsidi RON 95. Sebagai kerajaan yang menjunjung ketulusan dan bertanggungjawab, Perdana Menteri telah mengarahkan MCMC untuk menyiasat perkara ini serta mengambil tindakan sewajarnya, kata kenyataan yang dikeluarkan oleh PMO hari ini. Semasa waktu pertanyaan Perdana Menteri di Dewan Rakyat semalam, Anwar mendakwa Muhyiddin mempersoalkan keputusan kerajaan untuk tidak memberikan subsidi petrol kepada warga asing. Anwar membuat kenyataan itu sebagai menjawab celahan ahli Parlimen Hulu Terengganu Rasul Wahid yang meminta Perdana Menteri menamakan pemimpin pembangkang yang menyokong membenarkan warga asing menikmati subsidi petrol. Itu kenyataan pemimpin kamu sendiri, Pagoh ahli Parlimen Muhyiddin.
Lain kali baca betul-betul, suruh dia datang ke parlimen, jangan tembak membuta tuli, kata Anwar. Saya sudah jawab ini, banyak kenyataan pago. Mengapa? Baca kenyataan pago, kata Anwar. Mengapa kita membebankan warga asing? Kerana warga asing juga menyumbang kepada negara, kata Anwar. Menjawab dakwaan itu, Muhyiddin mengeluarkan penafian dan menyifatkan dakwaan Anwar bahawa dia membuat kenyataan sedemikian sebagai pembohongan dan fitnah. Saya sebenarnya tak pernah cakap begitu. Saya mempertikaikan dengan sekeras-kerasnya kenyataan itu adalah kenyataan berfitnah dan pembohongan, katanya. Dia seterusnya mencabar Anwar untuk menunjukkan di mana dirinya konon membuat kenyataan membela warga asing dalam isu itu. Presiden Bersatu itu mengulangi bahawa dia tidak pernah membuat kenyataan sedemikian dan menuduh Anwar gagal menyewak dakwaan itu betul. Malah menurut Muhyiddin, kenyataan yang dibuat oleh Anwar dalam parlimen itu bercanggah dengan prinsip dan dasar subsidi negara yang selama ini hanya ditujukan kepada rakyat tempatan, bukan warga asing. Ahli Parlimen Pasir Gudang menegaskan bahawa kini terserah kepada Anwar untuk tindakan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, apa yang paling mengejutkan kita ialah netizen, rakyat yang menonton pertikaian antara Anwar dan Muhyiddin berkait dengan isu itu telah pun membantu mencari isu tersebut. Jadi ada yang menjumpai keratan berita akhbar yang menyatakan sedemikian. Jadi entahlah, kita tengoklah nanti siapa yang terkantoi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Inilah dia pemimpin yang paling tak masuk akal. Orang berusaha untuk menoktahkan kemiskinan, dia pula lain ceritanya. Entahlah, kita pun tak faham apa sebenarnya ahli parlimen PAS mahu. Mereka mahu apa? Mahu nak membangunkan negara, mahu menoktahkan kemiskinan, ataupun mereka suka perkara ini kekal. Kita pun tak tahu. Anwar Ibrahim berjuang habis-habisan, mahu melihat kemiskinan dinoktahkan. Jangan berlaku lagi ada kemiskinan dalam negara ini. Tapi lihat, ini kata PAS. Dia kata, usaha kerajaan menoktahkan kemiskinan bercanggah fitrah. Ahli parlimen PAS ini akhirnya kena kecam. Jadi netizen kata, padan muka. Ahli parlimen PAS daripada Pasir Putih, Nik Muhammad Zawawi Saleh, menjadi sasaran kritikan selepas mendakwa iltizam kerajaan untuk menoktahkan kemiskinan tegar sebagai bercanggah dengan naluri dan fitrah ketika Allah menciptakan manusia. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci orang yang bodoh". Sebelum saya teruskan, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Apabila imun badan kita menjadi bodoh, ia juga tidak dapat mempertahankan tubuh badan kita daripada dalam. Tapi apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana oleh terapi imun ini, ia juga akan menjadi kuat di dalam tubuh badan kita untuk melawan dan menghapuskan akar penyakit yang tumbuh dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, kita melawan penyakit dengan imun badan yang kuat. Apabila imun badan kita jadi kuat, ia juga akan mengenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera, dan ingat, produk ini adalah produk yang diluluskan KKM, ada sijil halal dan juga diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Dapatkannya segera, jangan tunggu-tunggu. Saudara-saudara sekalian, ahli parlimen Pasir Putih menyatakan bahawa menoktahkan kemiskinan tegar sebagai bercanggah dengan naluri dan fitrah ketika Allah menciptakan manusia. Beliau mendakwa iltizam itu tidak lebih sekadar sembang kosong kerana di mana-mana negara pasti ada kemiskinan. Saya rasa kadang-kadang agak terkejut apabila perkataan menoktahkan kemiskinan. Istilah sebegini sebenarnya dia jadi sembang kosong, kata beliau. Dia bercanggah dengan naluri dan fitrah sebenar yang Allah cipta manusia. Mana-mana negara mesti ada kemiskinan, katanya lagi. Kalau tidak ada faktor kemiskinan, faktor orang yang susah, nak bina parlimen ini takkan terbina. Kerana buruh kasar mesti bekerja. Bangsawan dia mesti ada peranan dia, katanya di Dewan Rakyat semalam.
Video beliau tular dan dikritik banyak pihak yang mempersoal kenapa wakil rakyat PAS berkenan, seolah dilihat anti dengan usaha membasmi kemiskinan. Mereka turut menjelaskan bahawa matlamat kerajaan adalah untuk menoktahkan kemiskinan tegar yang merujuk kepada golongan paling miskin di bawah garis kemiskinan. Pada masa sama, tindakan beliau itu, ahli parlimen PAS itu nampaknya makan diri apabila ramai membalas pertutlah Kelantan sendiri antara negeri termiskin. Ia kerana wakil rakyat sendiri suka rakyatnya terlihat miskin, kata netizen. Ada juga yang menjelaskan bahawa slogan menoktahkan kemiskinan adalah untuk menunjukkan kesungguhan dan usaha kerajaan membasmi kemiskinan dalam negara. Apa pula pendapat anda semua tentang isu itu? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.